Halo, hai teman-teman. Oke, para subscriber Si Ong Channel. Oke, hari ini saya akan menerangkan atau menunjukkan bagaimana kita nak membuat tipak kuah ataupun tempat untuk meletak makanan ataupun nasi. Kebiasaannya tipak kuah ini diperbuat daripada pelepah pokok sagu ataupun kadang-kadang menggunakan pelepah pohon pinang. Untuk pemilihan bahan pembuatan tipak kuah, kita biasanya memilih pelepah pohon sagu yang sudah cukup matang, yaitu pelepah yang tidak terlalu tua dan juga yang tidak terlalu muda. Hal ini kerana pemilihan bahan yang sesuai akan menghasilkan tipak kuah yang lebih baik dan tahan lama. Okay, dalam proses penghasilan tipak kuah sebenarnya terdapat beberapa proses yang perlu kita lalui ataupun yang perlu kita lakukan untuk membuat ataupun menghasilkan tipak kuah yang benar-benar berguna ataupun benar-benar digunakan untuk meletak makanan. Antara prosesnya adalah kita memilih dahan sagu yang sesuai yang akan kita gunakan untuk menghasilkan tipak kuah yang bermutu lah ataupun yang berkualiti. Dalam hutan kalau kita tidak membawa pengukur, kita boleh menggunakan bahan semula jadi seperti kayu ataupun buluh lah. Lepas sagu yang telah dipotong tadi, hendaklah disukat dulu. Jangan ambil terlalu panjang dan juga jangan ambil terlalu pendek. Sukatan yang dibuat hendaklah mengikut kesesuaian kehendak kita sendiri. Untuk proses ini, kita akan membuang kulit keras bahagian luar pelepah sagu sehingga agak nipis. Kebiasaannya kita akan tinggalkan ketebalan isi pelepah sagu ini dalam lingkungan 2 cm. Itu pun mengikut kesesuaian tipak kuah yang hendak kita hasilkan nanti. Perlu diingatkan dalam proses ini bahagian kulit luar yang keras itu perlu dibuang secara berperingkat-ringkat sehingga kita terasa ketebalan yang kita buang itu sudah cukup, sehingga ke bahagian dalam je yang berwarna putih tersebut. Bahagian dalam ni taklah terlalu nipis dan jangan juga terlalu tebal, sebab bila terlalu tebal susah kita nak membentuk ataupun menghasilkan tipak kuah nanti. Dalam proses ini juga kita cuma perlu membuang bahagian kulit keras bahagian luar sahaja. Bahagian kulit keras bahagian dalam sagu tersebut tak perlu dibuangkan kerana bahagian kulit keras dalam itu digunakan sebagai dasar nanti atau dasar untuk menghasilkan tipak kuah nanti.
Untuk proses membersihkan pelepas sagu ini, saya biasanya akan membawa pelepas sagu ini ke sungai untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang melekat pada pelepas sagu tersebut. Tujuan proses ini dilakukan adalah untuk membuang kotoran yang terdapat pada kulit-kulit sagu. Semasa kita ambil tadi, yang kita tak sedar mungkin ada tertinggal sisa-sisa kayu ataupun apa sahaja yang terdapat di bahagian kulit keras bahagian dalam tadi. Semasa proses membersihkan kulit sagu ini, sekiranya kita merasakan terdapat bahagian-bahagian yang tebal, kita boleh buanglah mengikut kehendak kita sendiri. Untuk proses seterusnya, pelepah yang telah dicuci tadi akan dibawa balik untuk proses pengeringan dan juga proses membuang air ataupun cecair yang terdapat pada pelepah sagu tersebut. Untuk proses ini, kebiasaannya saya akan menggunakan papan ataupun plywood ataupun apa sajalah untuk menutup pelepah yang akan dikeringkan. Dalam proses ini, pemberat memainkan peranan untuk mengeluarkan cecair yang terdapat pada pelepah tersebut. Pemberat yang digunakan biasanya saya akan menggunakan batu sebagai pemberat untuk mengeluarkan cecair ataupun air daripada pelepah sagu tersebut. Dalam proses ini, kebiasaannya saya mengambil masa lebih kurang seminggu untuk memastikan air ataupun cecair yang terdapat pada pelepah tersebut benar-benar sudah kering. Setelah lebih kurang seminggu, kita akan datang semula untuk melihat hasil daripada pelepah sagu yang telah kita simpan untuk proses pengeringan. Kita akan pastikan sama ada pelepah tersebut benar-benar kering ataupun belum sebelum kita lanjut ke proses seterusnya, iaitu proses merendam ataupun basahkan pelepah yang telah kering tadi.
Proses seterusnya adalah proses untuk melembutkan pelepah sagu yang telah kering. Ia bertujuan untuk melembutkan pelepah yang akan dibuat tipakuah nanti. Kebiasaannya proses perendaman ini akan mengambil masa lebih kurang 30 menit sehingga 1 jam. Ia bergantung kepada kemahuan ataupun kehendak kita sendiri. Limit sagu dan mulai itu pakai netik aku. Oke, tekan dulu. Sagu ti mesti ngolom dia dak dot sak sonang kayak naik ya. Oke, bisa deh. Bisa. Oke. Mana pun ijab, oke lah. Pelepah sagu yang telah kita rendamkan tadi, kita akan keringkan semula lebih kurang sejam sebelum kita meneruskan proses menyukat dilakukan. Dalam proses menyukat ini, ia juga bergantung kepada jenis dan panjang tipakuah yang hendak kita hasilkan. Sekiranya kita hendak tipakuah yang lebih lebar dan panjang, maka sukatannya juga hendaklah lebih panjang dan juga lebih lebar. Ia bergantung kepada kehendak kita sendiri. Setelah proses menyukat dan menanda tadi, sekarang kita akan masuk ke proses untuk memotong dan menggunting pelepah sagu. Tujuan proses ini adalah untuk mengetahui saiz tipakuah yang akan kita hasilkan nanti. Proses seterusnya pula adalah proses untuk melipat ataupun membentuk alur tipakuah nanti. Proses ni taklah rumit, sebab apa yang kita perlukan adalah kita nak dalam proses melipat tepi tipakuah ini, kita perlu membuat lubang yang akan digunakan untuk menyambung sisi tipakuah yang dilipat. Kebiasaannya kita akan menggunakan rotan yang telah diraut sebagai tali untuk menyambungkan sisi tipakuah. Untuk membuat lubang, kita biasanya menggunakan benda yang tajam seperti pisau, paku, ataupun yang paling baik ataupun paling bagus adalah jarum guni. Untuk membuat sisi tipakuah ini kuat, kemas dan tegap, kita perlu menjahit setiap 4 penjuru tipakuah tersebut. Apa yang penting di sini adalah kemahiran menjahit. Sekiranya kita tak ada kemahiran menjahit, sekurang-kurangnya kita ada kemahiran untuk mencucuk dan mengikat tali yang telah kita gunakan.
proses menjahit ini walaupun ia nampaknya mudah, tetapi sebenarnya ia amat memerlukan kemahiran yang agak tinggi, di mana kita kena tahu macam mana kita nak mengikat setiap jahitan yang telah kita gunakan. Oke, untuk proses terakhir adalah proses untuk mengemas bahagian tepi tepakuh yang telah kita buat tadi. Biasanya saya akan menggunakan gunting untuk mencantikkan atau untuk mengemaskan sisi-sisi tepakuh yang telah dijahit ataupun telah disambung ataupun telah dilipat tadi. Oke, kekemasan amat penting apabila kita menghasilkan tepakuh. Tepakuh yang kuat, tegap dan kemas akan memberi kepuasan kepada kita apabila kita nak menggunakan nanti. Okey kawan-kawan, ini adalah hasil tepakuh yang telah saya siapkan. Ada sebanyak dalam 3 biji tepakuh yang telah saya hasilkan dalam masa setengah jam, lebih kurang setengah jam lah. Okey, ini adalah hasil ya. Okey, bagi teman-teman yang telah menonton video yang telah saya buat, okey, bolehlah subscribe, like, share dan bagi komen terhadap channel yang telah saya buat konten ini. Setiap komen yang anda berikan akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan konten yang lebih menarik di masa akan datang. Sekian dari Siong Channel.